Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, siapa nama? Uh, Kak Syamira Balkis. Boleh perkenalkan diri Nama sikit tak? saya nama saya Nurul Syamira. Oh, Okay. So, hi, Assalamualaikum. Nama saya Nam- Allah sangkut dah tak habis. apa, tak apa. Nama Teruskan, saya teruskan. Nurul Syamira Balkis. Ya, Saya okay. Saya merupakan atlet sukan lawan pedang negeri UTM. Johor. UTM daripada Apa UTM. lagi? Ya. Ya, betul. Saya masih lagi belajar DPM dan mengambil Oh. kos Education Sport Science. Oh, sama. Kita sama Cikgu PJ kan? PJ betul, Iya, setuju. sama. Kita sama. Kalau saya boleh tahu lebih lanjut, Cik Syamira Balkis ni bermula bermain sukan lawan pedang berumur daripada bila? Macam mana perjalanan dalam sukan tu? Boleh ceritakan sikit tak? Oh, okay. So, saya start on my career as a fencer Oh. daripada umur 14 tahun. So, daripada Uish. saya tingkatan 2, saya mencuburi bidang lawan pedang ni sehinggalah masih lagi, sekarang pun masih lagi bermain sukan lawan Oh, pedang. masih lagi. So, saya baru je balik daripada tournament bulan 12 hari tu, ada dekat Johor. Ah. Saya mendapat berita Cik Balkis mendapat pingat perak, betul? Oh, betul-betul. Itu di Wah, Perak. tahniah, tahniah, tahniah. Pencapaian yang Terima amat, kasih, terima kasih. bagi saya amat membanggakan lah. Untuk Yelah, pengetahuan since Doktor Doktor PKP Nana, kan. ini merupakan saya punya senior, super senior saya. Dia Ah, merupakan idola saya, Doktor. Allah Akbar. Janganlah itulah Ya. sangat. Itu biasa-biasa Okey. je. Ni Cik Samira Balkis, okey kalau saya nak tanyakan beberapa soalan mengenai pemakanan sukan. Okey, okey, okey. Okey, Boleh. mengenai tajuk saya. Tajuk saya ialah Okay. diet ketogenik bagi Hmm, seseorang atlet bagi mencapai prestasi yang memberangsangkan. Okey, untuk okay, soalannya pertama, okay. bagaimana Baik. pendapat Cik Balkis tentang pendekatan diet ketogenik dalam meningkatkan prestasi atlet dalam sukan lawan pedang? Apa kata Cik Balkis? Okay. So, pada pendapat saya lah tentang pendekatan diet ketogenik dalam meningkatkan prestasi atletik dalam sukan lawan pedang. Okay. So, untuk kelebihan diet ni yang first adalah dapat meningkatkan penggunaan lemak lah sebagai sumber Hmm. tenaga. So Hmm. dalam jangka panjang, so tubuh belajar untuk menggunakan lemak as a sumber tenaga yang Oh. boleh menjadi kelebihan ketika stok karbohidrat kurang lah atau ketika atlet tu berada dalam keadaan latihan intensif yang berpanjangan. So yang kedua adalah potensi penurunan berat badan. So untuk sesetengah atlet, pengurangan lemak badan boleh memberikan kelebihan lah, kelebihan prestasi, terutama dalam keadaan yang memerlukan ketahanan fizikal dan ketepatan gerakan. So Oh. itu untuk kelebihan lah. Okay, faham. Itu untuk kelebihan lah. So kalau kita ada kelebihan, mestilah kita ada cabaran ataupun kelemahan lah penggunaan diet Betul. ketogenik ni. Betul. Kan, betul Ya, kan? betul, betul. So untuk kelemahan diet ketogenik ni, yang first dia dapat kurangnya tenaga segera. Apa itu kurang tenaga segera ni? Dalam keadaan ketosis, penggunaan karbohidrat yang pantas sebagai sumber tenaga terhad. So ni boleh mengakibatkan kurangnya tenaga segera yang diperlukan lah dalam sukan yang memerlukan gerakan pantas dan tindak balas cepat. So untuk yang kedua, pemilihan dan regenerasi otot. So diet ketogenik ni mungkin tidak mampu pemilihan otot lah dengan baik. Yang penting dalam sukan yang melibatkan latihan yang berat dan berulang. So Hmm. itu pendapat saya lah apa itu diet ketogenik. Okey, okey. Faham. Okey, terima kasih. Untuk soalan yang kedua pula, Cik Balkis, bagaimana Cik Balkis ni merancang untuk menyesuaikan diet
ketogenik dengan keperluan fizikal dan kebolehan atlet dalam sukan lawan pedang. Okey, adakah terdapat strategi khas yang Cik Balkis gunakan untuk memastikan tubuh mendapat tenaga yang mencukupi? Maksudnya Cik Balkis ni ada way tak? The others way untuk mendapat tenaga yang mencukupi semasa menggunakan atau mengaplikasikan diet ketogenik ni, ada tak? Diet. Oh, okay. So lah as atlet lah kan, saya sebagai atlet dalam pedang lah. So tak adalah strategi khas mana pun. So yang first kali kita kena memantau lah pengambilan protein kita. So as an atlet kita kena pastikan pengambilan protein yang sederhana tetapi mencukupi lah untuk memelihara otot. So protein perlu ada dalam kuantiti yang mencukupi untuk menjaga otot, tetapi jangan terlalu tinggi sebab dia boleh mengganggu ketosis tu. So yang kedua, kawalan elektrolit dan hidrasi. Sebab apa? Sebab kita diet ni kan, kita kadang-kadang kita kurangnya minum air, kadang-kadang kita boleh lesu dan sebagainya kan. So kita kena memastikan lah pengambilan elektrolit sebagai seperti natrium, kalium dan magnesium semua ni dalam jumlah yang mencukupi lah untuk mengelakkan masalah seperti kelebihan otot, kekurangan elektrolit. Lepas tu hidrasi yang mencukupi pun kena penting juga. And next adalah pemantauan dan penyesuaian. So kita kena memantau lah tahap ketosis yang dan prestasi atletik ni secara berkala serta menyesuaikan diet berdasarkan tindak balas tubuh dan keperluan prestasi. So kita kena ikut pada tubuh kita jugalah. Jangan kita ni kurus tapi kita nak diet tu berlebih. Macam tu. Betul. Kita kena ikut tubuh kita juga kan. So betul. Next adalah penekanan pemulihan. Kita kena pastikanlah diet tu menyokong pemulihan otot yang baiklah selepas latihan atau pertandingan. So mungkin boleh melibatkan suplemen atau makanan selepas latihan yang membantu untuk pemulihan otot dan sebagainya. Okay, maksudnya still ada semasa melakukan diet ketogenik ni masih menggunakan suplemen atau makanan-makanan tambahan lah. Kiranya macam tu kan. Okay, faham. Betul. Okay, alright. Okay, soalan yang terakhir. Okay, bagaimana pendapat Cik Balkis tentang kesan jangka panjang diet ketogenik dalam meningkatkan kecekapan dan ketahanan dalam sukan lawan pedang? Terutamanya dari segi pemulihan selepas latihan atau pertandingan. Okay. So bagi pendapat saya lah untuk kesan jangka panjang diet ketogenik ni, so dalam konteks kecekapan dan ketahanan dalam sukan lawan pedang, kesan jangka panjang diet ni terhadap pemulihan selepas latihan atau beberapa pertimbangan lah yang perlu kita ambil kira. So yang first kali kena ada pemulihan sebelum jadi. So diet ketogenik ni mungkin tidak dapat menyokong pemulihan otot dengan sebaiknya after kita buat latihan yang test. Saya minta maaf Cik Balkis kerana terdapat masalah teknikal. Saya minta maaf. Lain amat mencemburui kita. Saya pun pernah berada dalam situasi awak juga. Ya. Terima kasih kerana memahami. Okey, sambung dengan soalan yang terakhir. Soalan terakhir. So, soalan terakhir tu lah. Okay, so last jawapan saya. So, jawapan saya yang last sekali lah. Ya, last. So, apa yang saya kata lah, dia dapat pemulihan sebelum jadi lah. So, diet ni mungkin tak menyokong lah pemilihan otot dengan sebaiknya lah after kita buat any latihan. So, kurangnya karbohidrat yang selalunya kita guna untuk pemilihan otot dan pengisian semula tenaga untuk menjadi cabaran lah. So, itu memang susah untuk kita. So, apa yang boleh saya konkludkan untuk diet ketogenik ni, dia depends on individu lah. Kalau kita dapat jaya, kita dapat gunakan diet dengan sebaik mungkin itu akan dapat benefit untuk kita lah. Kalau kita still in the same benda yang sama, even though kita diet, kita still take a sugar, ambil benda kuantiti yang tak sepatutnya, sama je. Itu tak jadi diet lah. Itu jadi makan harian je selalu. Jadi makan asal bedal lah. Makan asal boleh. So macam tu lah.
So kalau Okey. kita nak diet tu, orang kata nak diet tu kena ada mindset yang betul lah. Kita kena disiplin, orang kata disiplin. Betul. Faham, faham. Betul Okey. Itu saja. So saya Terima rasa saya kasih. tujukan. Ya, saya amat berterima kasih kepada Cik Syamira Balkis kerana meluangkan masa kepada saya untuk menemu ramah. Jadi saya amat mengucapkan Sama-sama. jutaan ribuan terima kasih kepada Cik Syamira Balkis, okey?